takkan pernah berhenti mencintaimu sampai aku mati. Aku akan selalu setia menemanimu setiap waktu. Okey, macam mana nak dapat hati yang bahagia? Salah satunya, jangan bandingkan. Jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang. Jangan bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang. Jangan bandingkan anak kita dengan anak orang. Rumah kita dengan rumah orang. Kereta kita dengan kereta orang. Kerjaya kita dengan kerjaya orang. Jangan bandingkan. Apabila kita mula fokus sahaja kepada kehidupan kita, insya-Allah mudah untuk hati kita bahagia. Rata-rata mengatakan bahawa sebenarnya jangan kita bandingkan pasangan kita. Dan saya pun tak nak elaborate lebih panjang lagi, Farin, sebab kita nak dengar pendapat tetamu kita pada hari ini. Dan tanpa membuang masa lagi, Farin, ayo kita perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan yang di hujung sana terlebih dahulu, Yang Mulia Tengku Ngah Putera dan pasangannya Adila Idris. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Farin, sweet je kita tengok. Itulah dia. Pasangan ni dah berumah tangga selama 25 tahun. #relationship goal. Dan sempat juga kami bergurau tadi, ini kalau yang abang dah pakai tanjak ni, dah jadi macam nak bersanding lagi dah. Tapi ini cukup menarik. Rahsia ataupun formula 25 tahun bertahan, pastinya sepanjang perjalanan tu ada juga terbit-terbit isu sebegini. Membanding-bandingkan pasangan. Okey, kita nak tanya, mungkin kita daripada Kak Dila dulu lah. Tentang bandingkan pasangan ni. Pernah ke terberlaku? Terberlaku. Okeylah, sebenarnya orang kata kalau dalam melayari rumah tangga ni memang macam-macam lah kan. Kita tengok macam-macam pasangan yang ada. Macam kami ni sebenarnya kami sederhana sahaja, ya. Kalau nak membanding-bandingkan tu pun rasanya tak pernah pula lah saya tengok elok saja. Alhamdulillah. Walaupun ada yang macam rupa pelakon Korea ke apa-apa, tapi ini juga yang di hati. Menjadi pujaan hatiku. Menjadi pujaan. Tak adalah pula nak membanding-bandingkan. Habis memang itu dah jodoh kita kan. Kalau kita nak membanding-bandingkan dengan yang lebih muda, memang dah tak boleh lagi dia nak balik muda. Betul tak? Boleh ke yang? Tapi awet muda ni. Jadi orang kata apa yang kita dah ada tu kita terimalah seadanya dan cuba orang kata memperbaiki apa-apa yang terkurang tu. So far belum adalah nak membanding-bandingkan daripada segi handsome apa. Alah. Semua dah ada insya-Allah, semua dah ada insya-Allah. Kak Adila ni dia cakap je pun sedap. Saya tengok akak dia pegang abang ni tu macam nak rapat aja ke situ. Rapatkan je sebenarnya. Tapi mungkin Abang Tengku sendiri boleh kongsikan juga tentang topik kita pada hari ini. Bagaimana sebenarnya sebagai seorang lelaki pentingnya untuk tidak membanding-bandingkan isteri dengan orang lain. Apatah lagi apabila kita meningkat usia, semakin banyak benda yang kita rasakan macam pasangan kita ni tak ada ataupun dulu ada, sekarang dah tak ada. Okey, itulah kita kahwin kan, kita kahwin dah 25 tahun dah. Jadi nak bandingkan tu kan, nak tahu nak jawapan jujur ke? Jujur. Tak ada, kalau nak bandingkan, kalau kita bandingkan sekarang dia dengan wanita lain, tak adil lah, tak adil. Pasal kita ambil dia dulu memang bentuk apple kan. Apple. Habis sekarang bentuk apa bang? Pineapple. Nakal dia. Dengar tu. Tapi pineapple pun manis. Pineapple ketiga waktu itu pineapple. Waktu itu apple. Dia apple kan, muda lah kan apple. Jadi kalau kita nak bandingkan dia sekarang dengan wanita muda, tak adil lah, tak adil. Kita pun dah berumur kan. Jadi orang dia pun tengok kita pun dulu pun tengok kita macam manggis juga. Kan, macam manggis, tapi hari ni macam durian. Jadi lain. Tapi apa pun kita tak boleh lah bandingkan. Kan kita banding. Tapi memang kita akan melalui, lelaki akan melalui ini. Lebih-lebih lagi usahawan ni kan melalui ini. Macam-macam dugaan datang kan. Tapi kalau kita tengok balik kan apa yang dia dah buat untuk kita selama 25 tahun tu. Tak adil lah, tak adil. Itulah. Okey, saya kata kunci dia tak adil lah kita nak membandingkan. Okey. Tetapi ada orang katalah lelaki selalunya matanya tu membandingkan kalau ceritanya
tentang kecantikan wanita, tentang rupa paras dan sebagainya. Okey, saya nak Abang Tengku ulas lebih lagi tentang mengapa kita sebagai seorang lelaki tidak sepatutnya nak membanding-bandingkan, nak tekankan tentang jasa-jasa lain, kasih sayang yang lain tu kena tekankan. Kan kita lelaki kita suka mengagumi tau. Kita mengagumi. Cantik kita kagum. Ini ayat selalu power ya. Betul. Kita Setuju. suka mengagumi. Setuju. Tapi kita kena tahu kita tak boleh memiliki. Pasal kita telah dimiliki. Saya suka lah ayat ni. Faham tak? Jadi kita tak boleh. Jadi kita tak boleh angau. Masalah kita apabila kita ini terpesona dengan wanita lain kerana kita angau. Angau je. Tapi lepas kita dah memiliki, besok kita akan bergaduh balik semula. Jadi tak guna. Jadi apa yang kita dah lalu 25 tahun ni, kita nak balik semula perkahwinan yang muda lagi susah. Pasal masing-masing color belum nampak lagi. Bila dah 25 tahun baru nampak color. Jadi saya dengan dia anak 4 kan daripada mengandung sampai lahir sampai besarkan anak. Dia tak campur, dia tak kacau saya. Even nak pergi bersalin pun dia bawa kita sendiri. Allah. Steady ya Kak. Nasib baik dia cakap macam tu. Selalu dia cakap dia yang buat semua. Saya gurau je. Tapi apa pun sampai anak 4 dia pergi hospital sendiri. Jadi kalau saya nak cari online, boleh ke saya lawan yang macam itu tu? kan. Itu membuatkan saya break. Tarik handbrake. Tak boleh lah ni. Nanti nak kena lampin anak. Tak pandai kita. Dia yang buat semua. Okey. Saya suka benda tu sebab apa sahaja yang kita ada tu kita perlu hargai dan patut kita hargai sebenarnya. Kalau nak dibandingkan dengan orang lain, mungkin lebih cantik, mungkin lebih slim, mungkin lebih itu, mungkin lebih ini, tetapi apa yang kita ada tu lebih daripada segala-galanya. Package pasangan tu sebenarnya bukan semata-mata rupa. Bukan rupa. Kan dia banyak lagi benda-benda lain sebenarnya kita perlu hargai dan perlu kenang lah. Yang kahwin 25 tahun tu. Kalau tidak kan tak lama 25 tahun. Alhamdulillah. Tapi betul inilah sebenarnya resepi yang kita semua nak untuk berkekalan, bukan sahaja 25 tahun tetapi sehingga ke akhir hayat kita. Farin, banyak lagi sebenarnya yang kita nak tanya kepada pasangan 25 tahun kita ni. Tapi sebelum tu sudah pun terhubung di dalam talian seorang lagi tetamu kita, iaitu Ustaz Azam Al-Khankari. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, apa khabar? Semua sihat ke? Sihat. Ustaz sihat ke Ustaz? Suara macam tak sihat tu Ustaz. Tak. Saya okey je. Cuma doakanlah semua penonton wanita hari ni. Saya ada masalah peti suara. Doakan yang baiklah untuk saya ya. Moga tak ada apa-apa yang serius insya-Allah. Baik, insya-Allah. Saya ingat dapatlah video call dengan Ustaz, tapi dengan suara pun jadi Ustaz. Terlepas rindu kita. Saya mungkin ada masalah sikit, tapi insya-Allah saya ingat nak ke sana, tapi KL macam jam pula kan. Minta maaf saya insya-Allah. Nak balik mengundi lagi? Betul lah. Silakan. Macam mana? Okey, baik Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan terlebih dahulu sebab topik kita pun jangan bandingkan pasangan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang betapa pentingnya untuk kita semua pasangan yang berumah tangga ni untuk tidak membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah Muhammad. Terima kasih ya Farin, Uyaina dan juga kedua-dua mempelai telah berapa 20 tahun lebih. Masya Allah. Adila Idris dan Tengku dengan Putra luar biasa yang mulia. Saya tengok hebat ni kedua mempelai ni, Masya Allah. Ini ikon kita lah, Insya Allah. Baik, sebenarnya kalau kita melihat kepada bandingkan ataupun perbandingan pasangan ni, sebenarnya nak banding, orang ni banyak berbanding-banding ni. Dia ada F&B, bukan food and beverage. Okey, apakah itu? Apa F pertama, fizikal. Orang suka bandingkan dari segi bentuk fizikal. Sebagai contoh, awak tengok bini orang tu cantik je badan awak tu, ya Allah, contoh. Maknanya orang kita ni suka bandingkan fizikal. Hakikatnya kita yang tak nak suruh isteri kita pasang body, contoh kan. Lepas tu kita kena invest sikit lah untuk pasangan kita. Kita nak cantik pasangan, kenalah invest untuk mereka. Itu F yang pertama, fizikal. Dari segi rupa paras dan sebagainya. Jangan bandingkan bab-bab macam itulah. Yang kedua, orang suka banding apa? Ini berdasarkan saya tanya-tanya di Facebook saya, di Instagram Azam Al-Khankari. Ramai orang cakap macam ni. And yang kedua, nilai pekerti. Ini ada juga orang begini. Dia suka bandingkan orang dari segi nilai. Nanti dia kata, awak tengok apa suami orang tu baik aja. Tengok dia bukakan pintu untuk isteri dia. Awak tak buka pun pintu untuk saya. La ilaha illallah. Kan? Ini contoh. Maknanya dia suka bandingkan pasangan dia dengan orang lain. Ini pun masalah juga. Dan yang terakhir adalah bakat.
Bakat pasangan kita ni Allah bagi masing-masing. Ada orang memang Allah beri pasangan isteri yang pandai masak. Kita jangan bandingkan isteri kita dengan orang lain. Kita jangan pandaikan suami kita ni barangkali memang jenis pandai bercakap aja kan, tapi tak reti nak buat kerja. Contoh, jangan kita bandingkan dengan pasangan orang lain. Sebab orang yang suka membanding-bandingkan ini kebanyakannya orang seperti mana kedua pasangan tadi Puan Adila dan juga Yang Mulia Tengku tadi mengatakan tidak menghargai seorang. Ini masalahnya. Bila mana kita tidak menghargai pasangan kita. Saya sonok tengok tadi kan macam mana buat pasangan suami isteri bila bersalin dan sebagainya. Kita kena pandai menghargai lah. Itu sebab Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Nabi kata sebaik-baik daripada kalangan kamu ialah yang paling baik terhadap pasangannya. Betul. Dan aku adalah yang terbaik terhadap pasangannya. Hadis Ibnu Majah. Maknanya kita kena terbaik dengan pasangannya. Dan saya nak kongsikan juga apakah tipsnya. Mungkin kejap lagi kot. Sekejap lagi. Betul. Sekejap lagi Ustaz. Baik. Rindu saya nak menatap wajah Ustaz ni. Tapi tak apa Ustaz. Alah tengok kat IT je lah. Terima kasih untuk jawapan tadi. Kita nak dengarkan juga pendapat daripada orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Okey, pada pendapat saya lah. Okey, ada setengah family tu dia ada juga banding-bandingkan. Contoh antara mertua ke menantu ke, ada setengah tu dibandingkan suami orang lain dengan suami kita sendiri. Tapi kalau ikutkan dia tengok antara pasangan tu juga. Lelaki tu adakah dia bertanggungjawab atau tak, perempuan pun sama bertanggungjawab ke tak. So kalau sama-sama saling faham, ikut tanggungjawab masing-masing. So tak adalah kot, rasanya tak ada kot istilah nak banding siapa baik, siapa tak, siapa ni ke tak kan. Tapi walau macam mana pun akhirnya kita kena terima kat pasangan kita macam mana. Saya rasa tak perlu. Sebab dia depends on diri kita juga. Kenapa kita nak bandingkan pasangan orang lain kan? Kalau orang lain, dia depends on hati kita. Kita boleh menerima pasangan kita macam mana. Kalau orang tu boleh beri lebih, kenapa kita nak bandingkan pasangan kita perlu beri lebih pada pasangan seperti pasangan lain? Saya rasa tak perlu. Sebab setiap individu dia ada kelebihan dia masing-masing. So kalau untuk kita banding-bandingkan tu, bagi saya kita tak perlulah bandingkan. Okey, kalau akak lah ada dalam situasi cerita macam suami akak bandingkan akak dengan perempuan lain ke apa, mungkin akak cari cara macam mana akak nak buat diri akak better dekat pandangan mata dia. Apa yang dipandang orang lain tu, apa yang kita tak ada. So mungkin kita boleh buat lagi better. Tapi kalau akhir lelaki, suami tu juga pandang seperti orang lain, dia tengok kita tak perfect apa, better undur diri je lah, tak boleh buat macam mana. Sebab benda tu makin akan jadi teruk. So dalam satu hubungan tu mungkin tak kekal lama lah kalau jadi macam tu. So sekiranya saya berada di situasi tu, saya mungkin akan cuba berbincang, berfikir betul langsung. Sekiranya saya ada terasa, kadang-kadang perempuan biasalah mesti ada terasa kan nak ke arah macam tu. So kita akan berbincang dengan pasangan kita lah betul langsung, dan mungkin kita akan fikir something yang the better way for the future. Kalau saya berada dalam situasi tu, kalau saya dibandingkan dengan orang lain, mungkin saya akan rasa kecil hati. Tapi kita terima je lah perbandingan tu, dan kita akan perbaiki diri kita supaya jadi lebih baik lagi. Tapi kecil hati tu mesti ada lah. Kalau suami kita bandingkan kita dengan orang lain ke, dengan perempuan lain ke, terasa kecil hati tu mesti ada lah pada setiap isteri kan. Itu dia pelbagai pendapat mereka di luar sana tentang ada yang kecil hati, terima untuk memperbaiki diri dan sebagainya. Okey, kita nak kembali kepada Ustaz Azam. Ustaz, sambungkan tips-tips tadi Ustaz, dan juga secara ringkasnya bila masa ataupun bila mananya dibolehkan untuk kita membandingkan dan bagaimana cara terbaik. Boleh? Mana tahu ada caranya. Okay. Betul. Sebenarnya Fahrin, Pak penonton semua ya, bila mana kita membandingkan, contoh ya, ada satu kaedah kalau kita melihat contoh. Tengok pasangan tu. Kita cakap dengan isteri kita, yang cuba tengok pasangan tu. Bagusnya dia banyak bersedekah. Bagusnya dia banyak menyumbang untuk anak yatim.
Makanya kita membandingkan dari segi amalan seorang, maka ini bagus untuk fastabaqul khairat, untuk kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Ini bagus. Maknanya mungkin tengok pasangan tu bantu anak yatim, pasangan tu banyak sedekah, pasangan tu banyak melakukan kebaikan. Jadi kita bukanlah jealous, tapi kita nak berusaha untuk melakukan seperti itu. Ini adalah banding yang baik untuk kita mengajak keluarga kita bersama untuk membantu. Tetapi kita takut ya, kita membanding-bandingkan sehingga kita dengki dengan orang. Ini bahaya. Itu sebab kita membandingkan pasangan si kita kedengki sampai kita cemburu dan akhirnya kita tidak boleh menerima apa yang mereka dapat seperti mana mereka dapat dan kita kata aku pun nak juga macam tu dan akhirnya tindas menindas. Ini tidak elok. Sebab dalam pasangan, tak kira pasangan lelaki ataupun suami dan sebagainya, kita kena pandai membezakanlah antara mana banding yang baik dan mana yang tak elok. Dan sebenarnya kenapa orang suka banding-banding? Sebenarnya bahasa ini ada dua benda lah nak kongsikan. Pertama, kita ni supaya tidak membanding-bandingkan pasangan ini. Pertama, kita mesti hormat pasangan kita. Ini yang paling penting. Hormat pasangan. Kenapa kita nak bandingkan pasangan sedangkan itu Allah bagi yang terbaik? Dan yang kedua adalah hargai pasangan kita. Mana kita orang yang bersyukur, kita akan menghargai. Cacat cela pasangan kita. Buruk mana pasangan kita. Busuk mana pasangan kita. Itulah pasangan kita yang Allah pilihkan untuk kita. Itu sebab kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah kerana Allah bagi itu yang terbaik untuk kita. Kita ni banyak mencari perbezaan. Hakikatnya kurang untuk mencari persamaan. Kita kena cari persamaan. Rumah tangga bukannya perlombaan, tetapi rumah tangga adalah saling lengkap melengkapi. Ada itu sebab tuan perempuannya, Pak Penonton, saya nak kongsikan ada 3 benda bagaimana tips untuk kita supaya tidak membanding pasangan kita. Okey, baik. SMS. Boleh teruskan atau tidak? Boleh, tapi seringkasnya Ustaz sebab kita pun dah tak cukup masa. Okey, baik. S yang pertama, kita kena sangka baik. Itu yang paling utama. M yang kedua, apa dia? Mengenang jasa pasangan. Susah payah bersama. Dan S yang terakhir, saling mendoakan pasangan kita. Dan bila mana kita jaga 3 perkara ini, insya-Allah kita akan lebih menghargai pasangan dan tidak membandingkan pasangan orang dengan pasangan kita. Wallahu a'lam. Moga keluarga kita ingat kebahagiaan kita acuan kita. Jangan jadikan kebahagiaan orang sebagai kebahagiaan dan juga KPI kebahagiaan kita. Wallahu a'lam. Cantiklah Ustaz. Terima kasih banyak. Padat, ringkas. Ya, betul. Tapi sebelum kita membuat konklusi untuk topik kita pada hari ini, mungkin sedikit daripada Kak Adila dan juga kepada Abang Tengku. Tentang kalau kita tengok sekarang kan ada social media. Semua orang duk post di social media tentang pasangan mereka sweet, romantik dan sebagainya. Kalau tak post maknanya pasangan tu tak sweet, tak romantik. Hakikatnya kita sahaja yang tahu betapa baiknya pasangan kita luar dan dalam. Mungkin Kak Adila ada sesuatu yang nak sampaikan kepada mereka semua. Okey, tentang social media ni Kak Adila pun suka. Macam-macam cerita yang. Tapi pada Kak Adila macam sebab Kak Adila tahu suami Kak Adila ni seorang usahawan ya. So Kak Adila tak adalah orang kata nak asyik hari-hari nak tunjuk hari ni kita dengan suami kita pergi ni, buat ni, kita pergi shopping ni, kita pergi beli ni, tak ada. So pada Kak Adila apa yang perlu Kak Adila kongsikan untuk dengan rakan-rakan di Sokmed Kak Adila tu, kadang-kadang apa yang perlu je. Macam kadang-kadang bila aktiviti kami bersama, macam sekarang ni kami suka main bowling anak-beranak, macam tu Kak Adila akan keluarkan. Ataupun mungkin hari ni masak apa, sebab memang suka masak kat rumah kan. Jadi pada Kak Adila tentang mereka-mereka yang suka nampak sweet hangat. Sweet hangat katanya kan. Pada Kak Adila, that is their own choice. Betul. Okey, itu dia punya pilihan. Mungkin kalau dia tak tunjuk, dia tak rasa alamak, macam dia tak rasa tak sedap hati kalau tak tunjuk. Aku mesti nak tunjuk. Hari ni aku mesti nak tunjuk aku dengan laki aku buat apa. Aku mesti nak tunjuk aku beli apa hari ni. Mungkin itu boleh membahagiakan dia. Kita tak tahu di sebaliknya itu kita tak tahu ya. Tapi asalkan itu membahagiakan dia, so that is for her lah. Betul, dan for her or him lah. Betul. Benda tu membahagiakan dan dia pun tak membandingkan dengan orang lepas lain. Lepas tu dia tak kacau kita. Dia tak pakai duit kita pun. Yang penting ayat power dia tak kacau laki maknya. Saya suka ayat last tu. Baik, dan sedikit daripada Abang Tengku sendiri untuk orang kata memberi peringatan kepada kita semua supaya kita lebih menghargai pasangan dan tidak membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Silakan. Bila kita kat rumah tu isteri kita akan hidang kita makan kan.
Tapi bila kita kat luar tu, kita kena serve dia pula. Kita tak boleh nak suruh dia serve kita kalau kat luar. Betul. Kita serve dia. Kita buat dia macam permaisuri kita. Kan apa tu, kalau udang tu potongkan kulit dia, kalau ikan kita kena buat. So sweet. Bukan tak payah tunjuk kat media sosial lah. Bila tunjuk kat media sosial nanti orang akan test kita. Betul. Lagi kita tunjuk, lagi orang cuba kita. Jadi buat apa kita menyusahkan diri kita apabila ramai orang, bukan ramai orang suka kita pun, ramai orang akan iri hati kat kita. Jadi ada lebih baik tak perlu tunjuklah. Ataupun berpada-pada. Baik, sebelum kita akhirkan kita punya perbincangan pada ini, satu perkataan yang Kak Adila nak gambarkan Abang Teguh, dan Abang Teguh juga satu perkataan yang menggambarkan Kak Adila. Kak Adila, go first. Amboi, susah ni. Satu je. Okey, pada saya, suami saya inilah yang paling sweet. Alah. Forever and ever. Okey, Abang Teguh pula? Pada saya kan, isteri saya ni kan susah nak cari gantilah. Susah nak cari ganti. Pasal dia dah jaga anak-anak sampai 25 tahun tanpa menyusahkan saya. Jadi kalau saya nak cari yang lain tu kan saya pun tak yakin saya boleh dapat. Ada ke? Betul. Sekejap. Banyak sebut lah ni. Banyak sebut lah tadi tiba-tiba. Mana butang baju? Alah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Kak Adila Idris kita dan juga Abang Tengku Ngah Putera Yang Mulia Tengku Ngah Putera, dan juga kepada Ustaz Azam Al-Kankari atas perkongsian pada hari ini. Apa yang baik kita jadikan tauladan buat kita semua, dan apa yang buruk kita jadikan sempadan.